Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis 1789 sangat penting dalam membawa satu bentuk perubahan dari segi ideologi, kefahaman masyarakat tentang apa yang dikatakan sebagai institusi pemerintahan dan pentadbiran. Institusi pemerintahan dan pentadbiran yang tertua adalah sistem monarki ataupun sistem raja berkuasa mutlak. Apa yang berlaku di Eropah seperti di England, di Perancis, di Amerika, di benua Amerika dan juga di Rusia, banyak negara-negara Eropah ini telah mula mengalami perubahan apabila berlakunya revolusi. Revolusi ini adalah satu perubahan secara besar-besaran, perubahan yang mendadak ke atas perubahan sistem pemerintah dan pentadbiran. Jadi apa yang berlaku dalam revolusi Perancis ini yang membawa perubahan besar kepada kerajaan Perancis yang dahulunya mengamalkan sistem pemerintahan beraja dan diganti dengan sistem kerajaan kesatuan yang dipelopori oleh gerakan-gerakan revolusi di bawah pimpinan Robespierre, Maximilien Robespierre, yang telah mengubah persepsi masyarakat Perancis pada waktu itu berkaitan dengan siapa yang membuat keputusan, siapa yang memerintah dan bagaimana bentuk pemerintahan yang mereka kendaki. Jadi teruskan bersama saya Skosisi untuk memahami secara mendalam apa yang dikatakan sebagai Revolusi Perancis 1789. Kesan jangka panjang Revolusi Perancis. Seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum ini, kuasa mutlak raja yang dipelopori oleh rejim lama seperti Raja Louis ke-14 yang cuba mendegakkan the absolute monarchy power ataupun kuasa mutlak raja ataupun kuasa suci raja. Jadi dalam sistem sosiopolitik yang tidak adil telah diwujudkan semasa rejim lama ini yang menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan estet ketiga yang terdiri daripada rakyat jelata. Pada waktu ini juga kita lihat hasil pertanian yang buruk menyebabkan petani mempunyai sedikit wang untuk membayar cukai yang tinggi dan pelbagai jenis cukai yang dikenakan. Dan keadaan ini juga disebabkan oleh pengaruh falsafah zaman pencerahan ataupun enlightenment yang mula mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan mereka mula mempertikaikan kuasa mutlak raja. Dan juga pada waktu itu kalau kita lihat berlaku revolusi-revolusi sebelum revolusi Perancis ini seperti revolusi Inggeris ataupun Glorious Revolution tahun 1688 dan 1689 yang telah mengubah pemerintahan di England itu daripada sistem beraja berkuasa mutlak kepada sistem republik. England pernah tidak ada raja pada waktu itu, diperintah oleh pemimpin revolusi, kemudian dikembalikan semula sistem beraja berperlembagaan. Begitu juga revolusi Amerika 1775-1783 juga telah mengubah sistem pemerintahan di Amerika yang diketuai oleh pemimpin-pemimpin revolusi Amerika. Ini yang dikenali juga sebagai Perang Kemerdekaan Amerika. Kesan jangka pendek yang membawa kepada revolusi Perancis ada disebabkan oleh keadaan negara Perancis pada itu berada di dalam keadaan bankruptcy. Ini negara yang bankrupt. Perancis adalah sebuah negara yang bankrupt di akhir pemerintahan Raja Louis ke-14. Ini disebabkan oleh perbelanjaan defisit, kerana perbelanjaan negara melebihi pendapatan negara. Menteri Kewangan Perancis pada waktu itu seperti Turgot, Necker dan Clown telah menjalankan beberapa perubahan tetapi ditolak oleh raja sebab raja masih mahu mengekalkan hidup mewah, kemewahan, menggunakan khazanah negara itu mengikut cara dia. Jadi majlis orang-orang terkenal telah menolak cukai untuk golongan bangsawan pada 1787. Ini telah menambah lagi beban dari segi sumber pendapatan kerajaan pada waktu itu yang seterusnya membawa Perancis kepada bankruptcy kerana kegagalan usaha-usaha mereka untuk memperluaskan wilayah. Memperluaskan empayar Perancis juga menimbulkan kebuntuan dan ekspedisi ketenteraan yang dijalankan
telah menanggung kos yang tinggi, seperti di Asia, di Afrika dan sebagainya. Perkara kedua yang berlaku kesan daripada jangka pendek di Revolusi Perancis ini adalah berlakunya apa dikatakan sebagai kebuluran, iaitu kelaparan itu buruk dalam peningkatan, di mana petani yang lapar dan miskin takut bahawa golongan bangsawan dalam estate general mencari hak istimewa yang lebih besar. Mereka masa bimbang dalam masa mereka tidak mempunyai makanan yang cukup. Pada masa yang sama, kumpulan estate kedua itu golongan bangsawan cuba mendapatkan lebih banyak keistimewaan untuk menampung kehidupan mewah mereka itu. Ini membawa kepada serangan ke atas golongan bangsawan pada tahun 1789, iaitu Revolusi Perancis. Ini disebabkan rasa ketidakpuas hatian golongan estate ketiga terhadap keistimewaan dan kelebihan serta beban yang mereka tanggung akibat daripada pemerintahan yang tidak cekap. Satu lagi perkara penting, kesan penting dari segi jangka pendek apabila berlakunya Revolusi Perancis ini, Raja Louis XIV tidak mempunyai pilihan selain memanggil pertemuan estate general ataupun parlimen ini untuk mencari jalan keluar bagi mengatasi masalah kemuflisan, masalah kebuluran dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga estate ini telah bertemu, sudah lama tidak bertemu sebenarnya sejak tahun 1614. Jadi mereka cuba untuk mengadakan persidangan parlimen, iaitu estate general ini, bagi membincangkan beberapa isu berkaitan dengan khususnya berkaitan dengan kewangan kerajaan Perancis pada waktu itu. Jadi belajarkan ini telah menyebabkan apa yang berlaku dalam usaha untuk membuka semula parlimen ini telah melancarkan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan penghapusan monarki dalam sistem politik yang sama sekali yang baru untuk Perancis. Mereka cuba mengubah, jadi parlimen selepas ini cuba mengubah situasi itu, daripada kuasa undi 2/3 daripada 3 yang mengundi itu aset pertama, aset kedua, aset yang ketiga, seperti mengikut rejim lama, di mana aset pertama dan aset kedua tu sudah pasti akan menyokong raja, jadi ini akan memihak dan raja akan menguasai estate general ini. Tapi keadaan ini telah berubah apabila estate ketiga menuntut hak mereka untuk diberi kuasa undi yang lebih berbandingkan estate pertama dan estate kedua yang lebih kecil bilangannya. Peristiwa besar yang berlaku dalam Revolusi Perancis 1789 adalah apa dikatakan sebagai sumpah gelanggang tenis ataupun tenis court oath, di mana estate ketiga telah mengisytiharkan dirinya sebagai perhimpunan kebangsaan ataupun National Assembly. Jadi Louis XIV terpaksa bertindak balas dengan mengunci ataupun menghalang estate ketiga daripada melakukan mesyuarat. Ini menyebabkan estate ketiga ini berpindah kepada satu tempat, iaitu ke gelanggang tenis yang berhampiran dengan parlimen untuk mengadakan mesyuarat. Di gelanggang tenis inilah estate ketiga anggotanya telah berjanji untuk tinggal bersama dan membuat perlembagaan bertulis untuk Perancis. Jadi pada 23 Jun 1789, Raja Louis ke-14 terpaksa mengalah dan dia memerintahkan ketiga-tiga estate itu untuk bersatu sebagai Majlis Nasional ataupun Perhimpunan Kebangsaan dan memilih berdasarkan jumlah penduduk mengenai perlembagaan untuk Perancis. Ini adalah kejayaan besar kepada estate ketiga dalam usahanya untuk mengembalikan kuasa undi, kuasa untuk membuat keputusan dalam sebarang undang-undang yang diperkenalkan untuk diluluskan oleh parlimen. Jadi estate ketiga telah diberi kuasa untuk undi yang lebih berbandingkan estate pertama dan estate kedua. Ini ada satu perkara penting di mana rakyat yang mewakili estate ketiga itu mula mendapat tempat dan mereka mula perpecahan dan menuntutkan hak mereka melalui permulaan kepada Revolusi Perancis ini. Langkah seterusnya dalam usaha untuk mengembalikan kuasa rakyat, apa dikatakan sebagai Revolusi Perancis 1789 ini. Jadi satu persediaan telah dibuat untuk mengadakan estate general ataupun persidangan parlimen setelah sekian lama tidak dilakukan oleh Raja Louis ke-14.
Jadi pada musim sejuk 1788 hingga 1789. Jadi anggota-anggota estet yang mewakili rakyat daripada estet ketiga khususnya telah bersedia untuk memulakan persidangan ini. Jadi senarai aduan yang ditulis oleh masyarakat adalah berkaitan dengan tidak ada yang luar biasa dan mereka hanya meminta perubahan yang agak sederhana. Jadi semasa mesyuarat Estate General pada 5 Mei 1789, beberapa perkara telah diputus. Pertama, pengundian dilakukan oleh estate, iaitu estate pertama, estate kedua dan juga estate ketiga. Estate pertama dan estate kedua dapat berfungsi sebagai blok untuk menghentikan estate ketiga ini dari membuat keputusan. Sebab dua estate ini sudah menguasai Estate General. Dua daripada tiga yang boleh mengundi, iaitu estate pertama, estate kedua, estate ketiga. Jadi sudah pasti estate pertama yang pro pada raja, begitu juga estate kedua ini yang terdiri pada golongan bangsawan yang juga menyokong raja. Sudah pasti raja dapat menguasai parlimen dengan memperoleh dua daripada tiga, iaitu satu lagi daripada estate yang ketiga, yang sudah pasti tidak akan menyokong sebarang perubahan yang tidak ini yang akan memberi kelebihan kepada golongan ataupun estate pertama dan estate kedua. Jadi perwakilan dari estate ketiga mula menuntut agar pengundian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk. Ini kalau kita lihat dari segi jumlah penduduk, estate ketiga ini adalah kumpulan yang paling besar dan sepatutnya mereka memperolehi jumlah undi yang lebih, bukan satu, sama seperti undi estate pertama dan juga estate kedua. Ini akan memberi kelebihan kepada estate ketiga jika diberi pertambahan dari segi undi. Okey, jadi ini menimbul krisis dalam mesyuarat estate pertama pada 5 Mei 1789 ini, di mana sudah pasti raja, estate pertama dan juga estate kedua tidak bersetuju untuk memberi kuasa undi yang lebih kepada estate ketiga yang mewakili sebahagian besar daripada rakyat Perancis pada waktu itu. Okey, ini menyebabkan berlakunya konflik dan tidak mendapat satu keputusan yang jelas. Okay, ini membawa kepada kebuntuan, kepada usaha untuk mengembalikan semula kuasa parlimen. Dalam Estate General ataupun Parlimen Perancis pada waktu itu terdiri daripada 3 estate. Ini yang mereka mintakan perubahan. Pelajar fahamkan yang ini ya. Pertama, estate pertama, okay, yang memiliki satu undi untuk mewakili 130 orang. Manakala estate kedua yang mewakili yang terdiri daripada 110 orang, 110,000 orang juga memiliki satu undi. Beza dengan estate ketiga yang jumlahnya seramai 25 juta orang tetapi juga memiliki undi yang sama, satu sahaja nilai undinya. Jadi ini yang menimbulkan pertikaian dalam Estate General kerana undi itu tidak didasarkan kepada jumlah penduduk tetapi berdasarkan kepada kedudukan estate itu, iaitu estate pertama yang terdiri daripada gereja, ketua-ketua gereja, dan yang kedua adalah estate kedua yang terdiri daripada golongan bangsawan. Kedua-dua estate ini, pertama dan kedua, sudah pasti menyokong raja yang memberi keistimewaan, memberi berbagai kelebihan kepada mereka. Manakala estate ketiga yang mewakili sebahagian besar 90% daripada penduduk Perancis hanya diberikan jumlah undi yang sama seperti estate pertama dan estate yang kedua. Ini yang menimbulkan ketidakpuashatian estate ketiga di atas penguasaan raja terhadap parlimen. Jadi raja berkuasa membuat undang-undang sebab dia memiliki 2 undi berbandingkan 1 undi yang menentangnya. Jadi ini menimbulkan ketidakpuas hati di kalangan rakyat, khususnya pemimpin-pemimpin revolusi daripada 2 parti utama, iaitu Jacobin dan juga satu lagi parti yang mewakili golongan kaya ataupun golongan bangsawan. Juga tidak ada yang tidak puas hati terhadap ketidakseimbangan dari segi siapa yang menguasai parlimen. Dari segi hak untuk mengundi, hak rakyat untuk membuat keputusan. Inilah krisis sebenarnya yang membawa kepada perubahan di negara Perancis, yang membawa kepada tercetusnya idea-idea revolusi, dan mereka menuntut perubahan dari segi persidangan ataupun majlis perhimpunan kebangsaan, yang itu parlimen.
yang kita panggil hari ini. Revolusi Perancis 1789 mempunyai 4 fasa yang perlu kita faham. Fasa pertama adalah Perhimpunan Kebangsaan ataupun National Assembly 1789 hingga 1791. Fasa kedua dari Revolusi Perancis adalah Dewan Perundangan tahun 1791 hingga 1792, dan seterusnya masuk ke fasa ketiga yang dipanggil Convention pada 1792 hingga 1795, dan akhir sekali adalah Directory 1795 hingga 1799. Jadi keempat fasa Revolusi Perancis ini telah mengubah senario politik dari segi institusi pemerintahan, iaitu Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan Badan Pelaksana, ke dalam mentadbir urus sistem pemerintahan dan pentadbiran di sebuah negara yang dipanggil Perancis. Jadi semua perubahan ini telah mengubah keadaan, telah mengubah keadaan di Perancis akibat daripada tuntutan pemimpin-pemimpin Rosi dan juga eksekutif daripada rakyat biasa yang mahu perubahan dan mereka menolak sistem raja berkuasa mutlak seperti yang diamalkan oleh rejim lama. Yang diamalkan oleh rejim lama itu raja sebelum ini.